أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah yang menghidupkan kita sehingga ke saat ini kita diberi nikmat hidup oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana senantiasa memberi bantuan dan pertolongan kepada diri kita, bukan sahaja pada hari ini, bahkan selama kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sekalipun kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih meminjamkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta diberi taufik oleh Allah, pertolongan, digerakkan hati kita serta anggota kita untuk melaksanakan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita semua daripada kelalaian, daripada kesibukan dunia, ditempatkan kita, dihimpunkan kita oleh Allah pada saat ini di dalam taman syurga, di dalam majlis ilmu, yang mana suatu tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan hamba-hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang diberi petunjuk oleh Allah, hamba-hamba yang akan diperbaiki amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang akan diperbaiki hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita menjadi penuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi asbab dapat kita jadikan segala ilmu yang dipinjamkan oleh Allah ta'ala ini di dalam usaha kita memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik perhubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik hati kita di sisi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memilih, yang memberi taufik kepada kita pada saat ini duduk kita, dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita tumpukan perhatian kita, insya-Allah. Jangan kita mempersia-siakan majlis ilmu kita pada malam ni. Jangan mempersia-siakan majlis ilmu kita pada malam ni, insya-Allah. Tumpukan perhatian kita, insya-Allah.
Jadi jaga adab-adab kita, jaga akhlak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana apa yang kita takut, apa yang kita bimbang, ada kalanya hamba-hamba Allah Ta'ala itu dipertemukan dengan perkara yang baik, tapi bukan kerana Allah Ta'ala nak memuliakan dia, kerana Allah Ta'ala nak menghina. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan orang-orang kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kerana untuk memuliakan mereka, bukan untuk mempertingkatkan keimanan mereka, tetapi untuk melaknat mereka. Na'udzubillah min zalik. Mereka bertemu dengan Nabi SAW, tapi bukan untuk beriman. Mereka bertemu dengan Nabi SAW untuk mencela Nabi SAW, untuk menghina Nabi SAW, untuk merendahkan Nabi SAW. Jadi ini di antara cara Allah nak menghinakan hamba dia. Allah Ta'ala mempertemukan seseorang itu dengan kebaikan, bukan kerana nak diberi kebaikan, tetapi untuk dicela, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya, ada orang-orang, ada hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala pertemukan dengan orang soleh, dengan alim ulama, bukan untuk memuliakan mereka, tetapi untuk mencela mereka. Sebab itu kadang-kadang kita bertemu ada golongan-golongan yang tertentu yang bersikap biadab dengan alim ulama. Jadi mereka bertemu dengan orang soleh, mereka bertemu dengan alim ulama, bukan menjadikan mereka mulia di sisi Allah, tapi mereka bertemu dengan orang soleh menjadi asbab dia dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala pertemukan dengan majlis ilmu, bukan untuk Allah memuliakan mereka, tapi untuk mencela mereka. Na'udzubillah min zalik. Dengan sebab itu kita mesti berhati-hati, mesti bersiap sedia, mesti berjaga-jaga, kerana majlis ilmu adalah merupakan suatu majlis yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan dipilih oleh Allah Ta'ala akan hamba-hambanya, melainkan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh yang demikian, sama-sama kita jaga adab kita, sama-sama kita jaga niat kita. Mudah-mudahan majlis ilmu kita yang seketika ini menjadi asbab kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ahli keluarga kita semua mendapat keberkahannya, insya-Allah. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan nikmat menuntut ilmu ini dikekalkan oleh Allah hingga akhir keturunan kita sampai kiamat, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diharapkan tuan rumah khususnya, makcik khususnya, dan lain-lain abang-abang semua sihat walafiat, insya-Allah. Saya menyampaikan lafaz assalamualaikum warahmatullahi daripada keluarga besar saya dah, untuk semua, insya-Allah. Abang nak sebut seorang-seorang, kan habis waktu. Jadi semua kirim salam lah, insya-Allah. Baik, sambungan kitab Minhajul Abidin kita muka surat berapa 198 198 Minhajul Abidin 198. Kedengaran kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan ada pun menegahkan daripada mengikut akan dia. Situ ke? Ya.
Dan ada pun menegahkan daripada mengikut akan dia dapat diusahakan daripada kuasamu. Jadi jangan lupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada pun menegahkan daripada mengikut akan dia. Maksud mengikut lintasan-lintasan dalam hati kita. Dalam hati kita ni ada khatir, ada khawatir, ada lintasan-lintasan. Kadang-kadang dalam hati kita ni terlintas benda baik. Kadang-kadang dalam hati kita terlintas benda yang tidak baik. Kadang-kadang lintasan dalam hati kita itu daripada malaikat, yang mana dipanggil malaikat mulhim. Malaikat mulhim ni Allah Subhanahu wa taala menugaskan untuk mengajak hamba, membisik-bisikkan di dalam hati hamba perkara yang taat, perkara yang baik. Malaikat tidak akan membisikkan di dalam hati hamba melainkan yang baik-baik, yang baik-baik. Adapun nafsu ataupun syaitan, ada kalanya kebiasaannya nafsu dan syaitan itu membisikkan, melintaskan di dalam hati kita perkara yang tidak baik. Dan ada kalanya, kata ulama, nafsu dan syaitan ini juga melintaskan, membisikkan, mengajak kita melakukan perkara baik, tetapi bukan untuk menyuruh hamba tadi mendapat kemuliaan, tetapi di sebalik kebaikan itu ada perangkap, ada jerangkap yang dipasang oleh nafsu dan syaitan. Contohnya, syaitan dan nafsu membisikkan di dalam hati kita supaya bersungguh-sungguh menuntut ilmu fardu kifayah. Maka apa perangkap yang dipasang di situ? Ini contoh. Nafsu ataupun syaitan membisikkan dalam hati kita perkara yang baik, tetapi bukan tujuan untuk supaya kita mendapat kebaikan, untuk membinasakan kita. Contohnya, nafsu dan syaitan membisikkan di dalam hati kita supaya bersungguh-sungguh melakukan perkara yang sunat-sunat, supaya kita terleka untuk membersihkan diri kita daripada perkara maksiat. Kita seronok, dia mengajak kita membuat amalan yang sunat, puasa sunat banyak-banyak, sembahyang sunat banyak-banyak, qiyamul lail, bersedekah sunat, dan macam-macam lagi, baca Quran, berzikir, supaya kita leka daripada bertaubat dan meninggalkan maksiat. Sedangkan meninggalkan maksiat itu lebih utama di sisi kita orang awam ni, di sisi kita ni, hamba ni, meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada memperbanyakkan amalan sunat. Meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib. Melakukan amalan sunat itu hukumnya sunat. Tapi ada kalanya kita diperangkap oleh syaitan, kita diperangkap oleh nafsu supaya memperbanyakkan amal sunat, supaya kita terleka daripada perbuatan yang haram yang membinasakan amal ibadah kita. Dia mengajak kita sembahyang sunat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, berpuasa sunat banyak-banyak, padahal melupakan kita supaya
melekakan kita supaya jangan berhenti daripada penyakit hasad dengki contoh. Supaya kita terlupa untuk berhenti daripada hasad dan dengki, supaya kita terlupa dan terleka daripada nak menjauhkan perbuatan mengumpat contohnya, supaya kita terleka daripada penyakit ujub ataupun penyakit takabur. Jadi di sini hamba tadi dilekakan dengan bisikan-bisikan supaya memperbanyakkan amal sunat, sedangkan seandainya demikian keadaan hamba yang beribadat tadi tu banyak melakukan amal sunat dalam keadaan tidak berhenti daripada membuat benda yang haram tadi, maksiat hati contohnya, hasad, ujub, mengumpat, sebenarnya ini membinasakan amalan. Sebenarnya ini membinasakan hamba tadi tanpa disedari oleh hamba. Hamba tadi akan merasakan dirinya dah menjadi soleh sebab dah banyak melakukan amal sunat, sedangkan dia dimurkai oleh Allah, sedangkan dia dibenci oleh Allah, sedangkan pahala amalnya telah pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara contoh, kata ulama, ada kala nafsu dan syaitan itu membisikkan perkara yang baik-baik dengan tujuan memasang perangkap untuk membinasakan hamba tadi. Ada kala dia mengajak kita mempelajari ilmu yang sunat-sunat supaya kita tertinggal menuntut ilmu yang wajib. Dia ajak kita pergi ceramah sini, pergi ceramah sana, tapi fardu ainnya tak belajar. Fardu ain tak belajar. Padahal meninggalkan fardu ain itu maksiat. Meninggalkan fardu ain itu hukumnya haram. Meninggalkan fardu ain itu menjadi asbab amalan kita salah dan tidak diterima oleh Allah. Tapi kita dilekakan tadi supaya membuat amalan yang sunat-sunat, pergi dengar ceramah umum, pergi mengaji tafsir, pergi mengaji hadis, pergi mengaji sirah, sedangkan ilmu yang penting, yang wajib-wajib, yang lebih utama kita tak belajar. Apa akibat dia? Amalan kita tetap akan salah, amalan kita tetap tidak akan betul dan tak akan diterima oleh Allah walaupun rajin menuntut ilmu. Ini perangkap dia. Dengan sebab itu kita perlukan alim ulama yang nak membimbing kita, alim ulama yang nak menyedarkan kita daripada permainan tipu daya nafsu dan syaitan ini. Kerana kita orang awam tak tahu, kita orang awam ni tak nampak, kita orang awam ni tak pandai bagaimana cara nafsu dan syaitan menipu. Sebab itu kita kena duduk dekat dengan orang alim, kena duduk dekat dengan orang soleh. Kerana di situ ada petunjuk daripada Allah yang kita perolehi asbab ataupun melalui orang-orang soleh ataupun alim ulama tadi. Daripada kita menjauhkan diri kita daripada orang alim, kita akan berasa syok sendiri, kita akan berasa betul amalan yang kita buat, rupa-rupanya kita di dalam perangkap dan tipu daya nafsu dan syaitan. Jadi alhamdulillah mujur Allah Ta'ala pilih kita boleh mengaji, boleh belajar, boleh tahu. Sebab tu Nabi kata, ulama kata orang-orang yang Allah pilih untuk menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang Allah nak selamatkan mereka. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi rajin-rajin kita menuntut ilmu, betulkan niat kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan jadi asbab kita akan diselamatkan oleh Allah daripada perangkap nafsu dan syaitan yang membinasakan kita. Baik. Jadi nak menegahkan diri daripada mengikut akan bisikan dalam hati tadi dapat diusahakan dari kuasamu. Maknanya kena usaha sungguh-sungguh. Nak melawan keinginan hawa nafsu tadi tu kena berlawan bersungguh-sungguh. Urusan berperang dengan nafsu ni tak boleh main-main. Kita takkan berjaya kalau kita bermain-main.
Kita takkan berjaya nak mengalahkan nafsu ataupun syaitan tadi kalau kita bermain-main dalam hal ni. Kena bersungguh-sungguh, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kena mengerahkan tenaga kita. Kerana nak menjaga, nak mengawal hati itu adalah nak memperbaiki hati itu satu perkara yang sangat payah. Kita nak menjaga mata kita payah, nak menjaga lidah kita payah, nak menjaga hati jauh lebih payah daripada itu lagi. Nak menjaga lidah kita payah. Ada je benda-benda jahat yang kita nak cakap, ada je benda yang sia-sia kita nak cakap. Nak mengawal pandangan mata kita daripada melihat yang diharamkan payah. Mesti nak tengok benda haram. Tapi nak menjaga hati jauh berlipat kali ganda payah daripada nak menjaga anggota lidah tadi. Tapi tidak mustahil apabila seseorang itu mendapat pertolongan Allah. Tak mustahil. Jadi kita kena minta tolong dengan Allah selalu. Doa, ya Allah beri taufik, ya Allah beri taufik, bagi taufik, bagi pertolongan ya Allah. Sebab kita tidak ada kuasa untuk melakukan, untuk mengawal hati kita kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan kerana makna mana tadi, maka padanya itu hingga masyaqqah, sehabis-habis berhempas pulas, maksudnya nak memperbaiki hati ni supaya kita memiliki hati yang sihat, supaya kita boleh ubatkan hati kita yang penuh dengan penyakit hasad, penyakit dengki, cintakan dunia, takutkan mati, merasa lambat mati, berasa selamat, berasa aman, berasa amalan dah diterima oleh Allah, berasa dah memiliki pangkat darjat mulia di sisi Allah. Ini semua penyakit-penyakit hati yang membinasakan kita. Maka nak memperbaiki hati yang penuh penyakit ni sangat-sangat, urusannya sangat-sangat payah. Sangat-sangat payah. Jadi kalau kita main-main, takut tak ada kesempatan ataupun tak ada harapan nak memiliki hati yang baik untuk bertemu Allah. Jadi kita jangan main-main. Kena bersungguh, minta tolong dengan Allah sungguh-sungguh. Ya Allah beri taufik supaya dapat aku memperbaiki hati, mengubati hati, membersihkan hati. Hati kita yang kerah ni supaya jadi lembut, hati kita yang hitam ni supaya jadi cerah, hati kita yang busuk ni supaya jadi wangi. Kerana apabila hati seseorang hamba itu tadi baik, insya-Allah akan baiklah segala anggota yang lain akan jadi baik. Matanya akan jadi baik, lidahnya akan jadi baik. Tapi malangnya dalam urusan nak memperbaiki hati ni dah perkara yang sangat-sangat hamba tak ambil berat. Benda yang kita paling tak ambil berat adalah urusan hati. Tak sama macam kita menjaga zahir, tak sama macam kita menjaga solat. Kalau solat kita jaga sungguh-sungguh, baca betul-betul, pakai sopan-sopan, tapi masalah hati kita tak peduli. Ini Imam Ghazali yang kata. Imam Ghazali kata, ulama-ulama tasawuf kata, urusan hati ni tak ramai hamba yang ambil peduli. Akhirnya mati dalam keadaan hati yang tidak baik dengan Allah. Mati dalam keadaan hati yang penuh dengan dosa dan maksiat, yang menjadi asbab kita dibenci oleh Allah, Subhanahu wa taala. Maka kena sungguh-sungguh
Macam mana cara nak memperbaiki hati? Kena menuntut ilmu. Menuntut ilmu, banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat. Kena ingat mati selalu. Kena ingat mati selalu. Jangan ada sifat panjang angan-angan dalam diri kita. Jangan ada sikap panjang angan-angan dalam hati kita. Jangan berasa kita hidup lama. Jangan kita berasa hidup sampai tahun depan. Jangan. Ini akan membuatkan kita nanti malas beribadat. Ini akan membuatkan kita tidak mahu menuntut ilmu. Sebab kita menyangkakan kita lambat lagi mati. Lambat lagi mati. Nantilah buat persiapan, nantilah bersihkan hati. Biar dulu. Semakin panjang angan-angan kita, semakin kita cintakan dunia, semakin kita akan sibuk dengan hal-hal dunia. Semakin panjang angan-angan kita berasa hidup lama, kita semakin disibukkan dengan urusan dunia. Tapi kalau sebaliknya, hamba itu di dalam hatinya ada sifat pendek angan-angan, maknanya merasa tidak banyak peluang, merasa tak hidup lama, dia akan bersegera untuk membuat persiapan mati. Dia akan bersegera, bersungguh-sungguh memperbaiki hati. Dia akan bersungguh-sungguh berusaha mengubatkan hatinya daripada penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa Nabi menggalakkan kita supaya banyak-banyak mengingati mati. Kita berasa kita akan berasa nak buat persiapan. Seandainya besok kita mati, kita akan berusaha hari ni buat sebaik-baik yang mungkin. Tapi kalau kita kata lambat lagi mati, ini yang kita menjadikan contohnya kita akan berlengah-lengah untuk membuat persiapan. Nantilah taubat, nantilah mengaji, nantilah hijrah, banyak masa lagi, negara aman damai lagi, tak perang pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kerana makna ini, jadilah membaikkan dia di hati terlebih sangat payah atas orang yang ahlil ijtihad. Makna di sisi orang yang bersungguh-sungguh nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi mereka urusan nak memperbaiki hati ni sangat payah. Di sisi ahlil ijtihad, orang yang bermati-matian nak mendekatkan diri dengan Allah, di sisi mereka mengatakan urusan nak memperbaiki hati, mengelokkan hati, mencantikkan hati ni sangat payah. Kalau dah di sisi mereka sedemikian, kalau mereka sendiri mengaku nak membaiki hati ni sangat payah, bagaimana pula kita ni, orang awam ni, yang tak ada ilmu ni, yang tak bersungguh ni? Adakah di sisi kita mengatakan urusan memperbaiki hati itu benda mudah? Di sisi ahlilah, di sisi orang yang mujtahid tadi mengatakan payah. Di sisi alim ulama tu, yang besar-besar tu, yang hebat-hebat tu, payah nak baiki hati, kata dia. Adakah kita ni yang tak berilmu ni mengatakan senang? Dan ahli ihtimam, yakni orang yang mempunyai cita-cita, orang yang di dalam hatinya memiliki impian yang baik-baik di sisi Allah, nak mendapatkan redha Allah. Contohnya, cita-cita dia nak mendapatkan redha Allah, cita-citanya nak memiliki hati yang bersih dari sebarang jenis penyakit. Orang yang memiliki cita-cita untuk memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang mengenal Allah, hati yang takut kepada Allah, hati yang malu kepada Allah, hati yang selamat daripada penyakit ujub, riak, takabur dan sebagainya. Jadi di sisi mereka kata payah nak baiki hati.
Kita tengoklah, kita tilik diri kita sendiri. Berapa lama dah kita hidup? Puluh tahun dah kita hidup, tapi hati kita tak baik-baik lagi. Masih lagi dalam hati kita ada penyakit-penyakit. Sedangkan kita dah hidup berpuluh-puluh tahun, dah beratus-ratus ribu ayat Quran kita baca ulang-ulang seumur hidup kita. Dah banyak zikir-zikir yang kita baca, dah banyak istighfar yang kita baca, dah banyak salawat-salawat yang kita baca, tapi hati kita tak baik, bang. Hati kita tak baik-baik. Masih ada hasad, masih tak suka orang lain dapat kesenangan, masih lagi suka bersangka jahat pada orang lain. Padahal kita solat, padahal kita orang yang sembahyang, dah haji, dah umrah, tapi hati kita masih tak baik, tak baik-baik lagi. Ini buktinya, ini dalilnya. Kalau kita tak nak mengaku, ini sebenarnya memang hati kita memang sangat bermasalah. Cuba kita renung diri kita sendiri, jujur. Cintakan dunia lagi, masih berasa tak cukup lagi, masih berasa nak hidup lama atas dunia kerana tak puas berseronok atas dunia. Na'udzubillah. Kalau kita menginginkan hidup lama, panjang umur atas dunia ni kerana nak beribadat, tak puas lagi nak beribadat, tak puas lagi menuntut ilmu, ini dipuji. Tapi kalau kita mengharapkan umur yang panjang kerana belum puas berseronok atas dunia, ini dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Itu semua masalah hati kita. Padahal rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita cukup dah, lebih daripada keperluan, tapi kita masih lagi merasa tak cukup. Sayang nak bagikan waktu untuk ilmu, sayang nak bagikan masa untuk ibadat, sebab kita merasa tak cukup waktu lagi untuk mengumpul dunia. Sedangkan keduniaan yang ada pada kita lebih dah daripada qadar yang sepatutnya. Itu semuanya masalah hati kita. Masalah hati kita. Tidak ada qanaah dalam hati kita, tidak ada rasa cukup dalam hati kita. Maka pekerjaannya terlebih besar dan banyak orang yang mempunyai mata hati. Di sisi orang-orang yang memiliki mata hati, mereka akan nampak urusan nak memperbaiki hati ni sangat payah. Dan daripada Abi Yazid bahawasanya ia berkata bersungguh-sungguh berlawan aku akan hatiku 10 tahun. Maksudnya 10 tahun aku berusaha nak baiki hati, dan lidahku 10 tahun, dan nafsu diriku 10 tahun, dan adalah hati itu yang terlebih payah daripada yang 3. Maka inilah makna dalam 3 perkara ni, yang paling payah nak baiki adalah hati. Nak baiki nafsu pun payah dah. Nafsu kita ni lah yang paling jahat sekali. Nafsu kita ni paling jahat, tapi hati itu lebih payah lagi, kata Abu Yazid Al-Bustami. Hati kita, Allah, semayang-semayang dah, masih ada dendam lagi dengan manusia. Betul tak? Semayang lah, tapi dalam hati masih ada dendam dengan manusia. Sifat dendam ni sifat yang Allah benci. Nabi SAW hatinya tidak ada dendam. Sembahyang dah, tak tinggal solat dah, tapi berhasad dengki. Lidah masih seronok mengumpat. Siapa yang arahkan lidah mengumpat tadi? Hati. Itu menunjukkan hati kita tak baik lagi. Walaupun solat tak tinggal, tutup aurat dah sempurna, tapi mengumpat masih. Tutup aurat dah sempurna, solat dah jaga dah, tapi mengumpat tak tinggal.
suka bersangka-sangka buruk, masih lagi ada orang yang kita tak maafkan, itu nama dendam. Na'udzubillah. Jadi jangan lambat-lambat. Takut kita mati, tak sempat baiki hati. Yang nak dipersembahkan pada Allah ni hati kita ni. Ini yang nak dipersembahkan nanti. Ini yang kita nak bawa menghadap Allah ni. Sebab tu kita diajar dalam dunia ni, solat tu tadi tu, baiki menjadi insan yang bersih zahir dan batin, khususnya di dalam sembahyang. Dalam sembahyang boleh tak nak maki hamun orang? Boleh tak sambil sembahyang sambil maki hamun orang? Sambil solat boleh tak kita nak bersangka bukan-bukan pada orang? Sambil solat tu, tengah solat tu, boleh tak kita nak bersangka jahat pada orang? Sambil solat boleh tak? Boleh. Maksudnya sepatutnya begitulah hati kita dalam solat dan di luar macam mana akhlak yang Allah suruh, yang Nabi suruh ada dalam solat tu, zahir batinnya, begitulah akhlaknya yang kita nak kena bawa di luar sembahyang. Siapa berani berdendam waktu solat? Siapa berani mengumpat dalam solat? Tak berani. Sepatutnya di luar solat pun demikian. Sebab tu ahlillah, orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah, hatinya tetap dengan Allah, hatinya khusyuk dengan Allah, hatinya malu dengan Allah, hatinya takut dengan Allah, bukan sekadar di dalam solat, tetapi begitulah juga keadaan dan kelakuan mereka di luar solat. Kita ni nak jaga hati dalam solat pun payah. Dalam solat itulah yang paling banyak urusan hati kita memikirkan. Apatah lagi di luar solat. Itu semua dalil-dalil yang menunjukkan kita masih jauh lagi dengan Allah. Kita masih jauh lagi dengan Allah. Maka jangan buat lambat-lambat. Umur kita semakin sedikit, bukan semakin panjang. Semakin jauh kita nak lari, sebenarnya kita semakin dekat dengan liang lahat kita. Semakin kita usaha nak lari daripada mati, semakin kita dekat dengan mati. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kita tengok saudara kita di Palestin, Allah Ta'ala memilih mereka menjadi syuhada. Walaupun mereka kurang makan, kurang minum, duduk dalam peperangan, tapi matinya husnul khatimah, matinya syahid. Tapi kita yang duduk dalam negara yang aman ni, banyak yang mati kufur dengan Allah. Banyak yang mati kufur dengan Allah. Banyak yang mati sebagai hamba yang na'udzubillah su'ul khatimah, matinya su'ul khatimah. Duduk dalam aman, duduk dalam damai, duduk dalam kekenyangan, duduk dalam kekayaan, tapi matinya su'ul khatimah. Mereka duduk dalam peperangan, tapi matinya syahid, matinya husnul khatimah. Kenapa? Kerana kita ni dilekakan oleh kemewahan, dilekakan oleh keseronokan dunia. Jadi kita tak mengambil penting tentang mati. Mereka tak putus-putus bersyahadah, tak putus-putus lidahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebab mereka tahu kematian mereka hampir bila-bila masa je bom tu akan jatuh atas kepala dia. Sebab tu hatinya tak putus-putus mengingati Allah. Kita ni oleh kerana kita ni rasa aman, damai, ini yang membuatkan hati kita jauh dengan Allah, melupakan Allah, melupakan bekalan mati. Sebab pada kita aman lagi ya, lambat lagi kita mati ni. Na'udzubillah. Ini yang menghanyutkan kita daripada membuat persiapan mati. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak melekakan kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua daripada kelekaan kemewahan ni. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Meskipun kita duduk dalam aman damai, cukup makan, mewah makan, mudah-mudahan kita tidak dilalaikan
Mudah-mudahan Allah selamatkan daripada leka dengan kesenangan dan kemewahan dan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lazim atasmu dengan menyungguh-nyungguh dengan perkara yang empat yang kami sebutkan daripada amal. Ni yang pertama, katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kenalah kita bersungguh-sungguh hamba ni tadi sebagai hamba yang nak beribadat, yang nak mencari bekalan akhirat, bersungguh-sungguh daripada empat perkara yang kami sebutkan daripada mana? Amal. Apa maksud amal? Amal ni berasa lambat mati. Amal berasa lambat mati. Rasa lambat mati, itu sifat al-amal. Berasa banyak lagi peluang. Lambat mati, nantilah mengaji, nantilah belajar, nantilah mengaji, nantilah taubat. Berapa orang yang mati dalam keadaan sihat, berapa ramai orang yang mati waktu muda, berapa ramai orang yang sihat mati. Jadi nasib yang sama tidak mustahil menimpa diri kita. Ramai yang mati dalam keadaan dilekakan oleh muda dia. Banyak yang mati dalam keadaan dilekakan oleh muda dia. Kita pun tak mustahil mati dalam keadaan begitu. Ada yang mati dalam keadaan menangguh-nangguhkan, insya-Allah, 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 lalu mati dalam keadaan insya-Allah tanpa melangkah setapak pun. Maka kita kalau suka bersikap begitu pun tak mustahil kita mati demikian. Jadi jangan menangguh-nangguhkan, jangan tangguh-tangguh. Sifat al-amal tu, al-amal, jangan ada al-amal. Kena ingat mati selalu. Kena berasa aku ni umur tak panjang dah. Meskipun aku sihat, umur aku tak banyak dah. Sebab yang dah lepas, umur yang aku dah pakai dah berpuluh-puluh tahun dah. Umur yang dah nyata, yang Allah dah bagi pada kita dah lepas berpuluh tahun. Ada pun yang tinggal baki tak tahu lagi berapa minit yang tinggal. Kena ingat macam tu. Jangan kita ingat yang dah lepas 50 tahun, akan datang pun ada 50 tahun. Umur aku sekarang 40. Maknanya 40 tahun lagi akan datang ada harapan. Jangan. Silap-silap 40 hari pun tak sampai. Kita kata tu nenek umur dah 80. Datuk umur 90. Pak saudara 60. Makna aku baru 40. Makna lama lagi lah ni. Ini semua sifat mazmumah. Ini sifat yang menjadikan kita nanti berlengah-lengah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan rezeki umur tu tak sama Allah bagi. Kadang-kadang datuk gitu umurnya panjang tapi kita pendek. Ada orang datuk dia umur 80 tapi dia umur 20, 30 mati lah. Jadi jangan dengan sebab kita tengok orang lain umur panjang-panjang, kita berasa kita pun dapat umur yang macam tu. Belum pasti lagi. Jadi kalau ada sifat dalam hati kita, di antara penyakit hati al-amal. Inilah di antara sifat yang dibenci oleh Allah. Kenapa Allah benci? Kerana barang siapa yang di dalam hatinya ada penyakit amal ini, amal ni makna berasa hidup lama, berasa banyak peluang lagi, berasa lambat mati lagi, maka hamba ni tadi akan berlengah-lengah daripada kembali kepada Allah. Dia akan lengah-lengah. Dia tidak akan bertaubat kepada Allah. Dia tidak akan bersegera menuntut ilmu untuk memperbetulkan amalnya. Jadi dengan sebab itulah Allah benci. Dengan sebab tu Allah benci penyakit amal ni. Allah benci kerana merosakkan hamba tadi. Dia akan menjadikan hamba tu berseronok dengan dunia ni. Tak puas-puas, tak puas-puas, tak cukup-cukup, tak cukup-cukup, kejar lagi, kumpul lagi, kumpul lagi. Sedangkan Tuhan pun tak kenal lagi kita.
Tuhan pun tak kenal lagi. Umur makin pendek, urusan dunia semakin banyak, tubuh kita pula semakin dhaif. Itu yang pertama, al-amal. Jadi ubat dia macam mana ni? Apa ubat penyakit amal ni? Ubatnya kena banyak ingat kena banyak ingat mati. Kena banyak ingat mati. Itu ubat dia. Kena banyak ingat mati, kena banyak ingat azab kubur. Kena selalu ingat bagaimana aku nak bertemu malaikat maut. Macam mana aku nak bertemu malaikat maut? Apa persiapan aku nak bertemu dengan malaikat maut, makhluk yang tak pernah aku jumpa, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang tak ada sifat belas kasihan. Apa persiapan aku nak bertemu dengan malaikat maut ni? Andai kata malam ni kita mati, macam mana nak menghadapi malaikat maut malam ni? Andai kata besok kita mati, macam mana nak menghadapi malaikat maut besok? Jadi kena fikir benda-benda macam tu akan menyebabkan hamba tadi akan mendekatkan diri kepada Allah. Itu ulama pesan. Ulama pesan cara dia tu. Setan nafsu mengajak kita supaya merasakan hidup lama. Itu syaitan. Itu nafsu melintaskan dalam hati kita, kau sihat lagi, kau lambat mati lagi. Dah bertahun dah, walaupun kau sakit dah bertahun tak mati-mati pun, mana tahan kau ni. Jadi jangan, kena ingat mati. Yang terlebih memberi kesan adalah mengingatkan mati terkejut. Itu terlebih baik. Mengingatkan mati itu bagus dah. Mengingatkan mati terkejut itu terlebih baik. Apa maksud mati terkejut? Boleh jadi malam ni kita mati. Itu maksud mengingat mati terkejut. Mengingat mati terkejut tu lebih memberi kesan hati kita dekat dengan Allah daripada mengingat mati. Mengingat mati itu baik dah, tapi dia masih lagi longgar-longgar lagi. Tapi kalau ingat mati terkejut, dia akan jadi lain sikit. Dia lebih memberi kesan maksud. Apa yang kita nak katakan, contoh malam ni tidur kita yang terakhir. Malam ni kita tidur, dan tidur kita malam ni adalah tidur yang terakhir. Takkan bangun-bangun dah dalam dunia ni, terus berpindah alam dah. Apa tindakan kita? Apa persiapan yang kita nak buat seandainya kita diberitahu oleh Allah malam ini adalah tidur yang terakhir bagi diri kita? Adakah kita nak biarkan hati kita tu yang penuh dengan hasad, dengan dengki, dengan dendam, dengan macam-macam? Tak, dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya akan dekat pada Allah. Itu ubat bagi penyakit panjang angan-angan ni. Satu lagi apa? Dan gopoh, bersegera di dalam pekerjaan. Ini di antara penyakit juga ni. Di antara penyakit dan permainan nafsu dan syaitan, dia akan membisik-bisikkan dalam hati hamba supaya tergopoh gapah di dalam melakukan kebaikan. Kata ulama, setan ni pertama-tama sekali dia nak membisikkan kita supaya jangan beriman dengan Allah. Itu nombor satu sekali. Maksudnya dia akan kata begini: wahai hamba Allah, ukfur, hendaklah kau kufur dengan Allah. Hendaklah kau kafir, hendaklah kau kufur, kau jangan beriman dengan Allah. Ini nombor satu ajakan syaitan. Tapi tidak semua hamba Allah yang termakan dengan pujuk ni. Hamba-hamba yang diberi taufik oleh Allah akan diselamatkan oleh Allah. Dia akan menjawab, sesungguhnya menjadi kewajipan bagi diri aku beriman dengan Allah. Aku mesti beriman dengan Allah. Jadi tak semua hamba yang termakan pujuk rayu. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang termakan dengan hasutan syaitan supaya menjadi kufur dengan Allah. Itu yang murtad tu.
Itu yang tinggalkan Islam dah, terpedaya. Syaitan kata jangan jadi orang beriman, jangan beriman dengan Allah, kerana susah jadi orang Islam. Nak kena sembahyang, nak kena mengaji, nak kena tutup aurat, berzina tak boleh, minum arak tak boleh, berjudi tak boleh, bergaul bebas tak boleh. Baik kau kufur dengan Allah, kata dia. Na'udzubillah. Ataupun dia bisik begini, jangan mentaati perintah Allah, buat maksiat. Tak perlu nak mentaati perintah Allah kerana kau orang Islam. Kata syaitan, kau orang Islam, orang Islam ni selamat dah, kata dia. Orang Islam selamat dah. Jadi kenapa nak perlu sembahyang, kenapa nak perlu puasa, kenapa nak perlu mengaji? Tak perlu. Jangan taat kepada Allah, kata syaitan. Maka hamba yang diberi pertolongan oleh Allah, dia akan jawab, beribadat itu menjadi kemestian bagi diri aku, kerana beribadat itu, mentaati perintah Allah itu adalah bekalan mati aku. Aku mesti kena taat kepada Allah, aku mesti kena buat ibadat, kerana beribadat itu adalah bekalan mati aku. Ini hamba yang diberi pertolongan oleh Allah, dia akan jawab begitu. Dia tak akan termakan dengan bisikan syaitan, kata tak payah sembahyang, tak payah mengaji, tak payah tutup aurat, tak payah taat-taat ni. Kau dah orang Islam, kau orang Islam ni selamat dah. Orang Islam ni nanti akhirnya masuk syurga juga, kata syaitan. Jadi tak perlu atas dunia ni nak mentaati perintah Tuhan. Maka hamba-hamba yang diberi pertolongan oleh Allah, dia akan jawab, mana boleh, aku mesti kena mentaati perintah Allah, kerana mentaati perintah Allah itu bekalan mati aku. Kalau aku tak taat kepada Allah, aku takkan ada bekal mati. Nanti aku susah di alam barzah, tak ada bekalan. Jadi mau tak mau aku kena bekal. Dia tak boleh begitu, dibisik lain pula. Kalau begitu, buatlah amal sebanyak-banyaknya. Buat amal sebanyak-banyaknya. Dia akan hasut kita supaya tergopoh-gapah dalam melakukan amal. Ini banyak terkena. Ini banyak yang terpedaya. Contohnya mana? Kita bersungguh-sungguh beramal sebanyak-banyak tanpa menuntut Nampak tak tu? Yang mana akhirnya beramal dalam tergopoh-gapah ni pun sebenarnya membinasakan diri. Pak. Tengok dia punya permainan syaitan. Dia pintas sini, dia pintas situ, dia pasang perangkap sini, dia pasang perangkap situ. Kita kalau tak tahu, nampak tak? Mula-mula dia ajak kita jadi kafir, kita selamat dah. Kemudian dia hasut kita jangan buat ibadat, kita beribadatlah. Kemudian dia kata, buat amal banyak-banyak. Kita pun pulun beramal ibadat tanpa ada ilmu. Padahal pulun ibadat tanpa ilmu tadi membinasakan. Tak sabar nak jadi orang soleh, tak sabar nak jadi orang solehah pula dah. Tak sabar nak jadi waliullah. Langsung ilmu pun dia langkaunya. Orang suruh mengaji fardu ain, lambat fardu ain. Tinggal fardu ain, belajar fardu kifayah. Habis kecundang juga. Allahu akbar. Tengok permainan dia. Bahaya. Bahaya kalau kita tak mengaji, kita tak nampak ni benda-benda ni. Kita tak tahu benda ni. Bila belajar kita nampak, oh ini perangkap dia, ini permainan dia. Akhirnya nanti walaupun pada zahirnya hamba Allah tadi banyak melakukan taat, akhirnya tidak diterima oleh Allah. Sebab tu ulama pesan, siapa-siapa yang beramal ibadat tanpa ilmu, beramal ibadat banyak tanpa ilmu, semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi apa faedahnya beramal banyak tapi tidak diterima oleh Allah? Sebab itu syaitan dan nafsu ni mengajak kita supaya meninggalkan ilmu. Jangan menuntut ilmu, beribadat saja. Bersedekah banyak-banyak, berzakat banyak-banyak, berwakaf banyak-banyak, tolong orang banyak-banyak. Menuntut ilmu jangan. Supaya apa tu? Supaya amalnya rosak dan tidak diterima oleh Allah. Jadi berjaya lah. Setan berjaya. Jadi hati-hati. Hati-hati, jangan tergopoh-gopoh dalam
Ibadat tu bagus, tapi kalau tergopoh-gopoh ini bahaya. Tak sabar nak jadi solehah, tak sabar nak jadi soleh, tak sabar nak jadi wali, tak sabar nak menjadi kekasih Allah. Orang langkah satu anak tangga, kita langkah sekali 5-6 anak tangga, habis jatuh tersungkur. Na'udzubillah min zalik. Perangkap, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Hati-hati, jangan tergopoh-gopoh. Sebab tu ulama kata ngaji fardu ain. Ngaji fardu ain. Setan bisik dalam hati, fardu ain ilmu budak-budak. Setan dalam hati bisik, fardu ain ilmu budak-budak. Fardu ain budak tadika. Kita umur dah banyak, 70, 60, terus lompat kelas, terus kejar tafsir. Akidah tak perlu belajar, tauhid tak payah belajar, terus lompat kelas. Kita pun terikut, belajar pulun, belajar fardu kifayah, fardu ain tinggal, habis kena perangkap. Na'udzubillah. Tak sabar. Jadi tergopoh dalam perkara, dalam ibadat tu bahaya. Jadi kena hati-hati, kena beranjur tapi bergeraklah. Sabar. Allah tahu kita sedang menuntut ilmu. Allah tahu hamba-Nya sedang mencari. Allah tahu hamba-Nya sedang berusaha, bertatih-tatih. Jangan cepat nak langkau, sampai 5-6 anak tangga kita langkau. Jangan. Ulama pesan tu kita ikutlah, sebab mereka lebih alim tentang perjalanan ibadah. Mereka lebih tahu, mereka lebih faham. Kita tak tahu, tak faham. Sebab tu jangan sombong dengan alim ulama. Jangan sombong, kena dengar nasihat. Dengar nasihat tu untuk pesan. Sabar walaupun umur kita dah banyak. Bila kita nak dekat dengan diri, nak dekatkan diri dengan Allah, fardu ain mesti mengaji. Jangan tinggal fardu ain. Walaupun umur kita 70, walaupun umur kita dah 60 baru nak berubah, fardu ain mesti. Itu ilmu yang tak boleh ditinggalkan, kerana di situlah nak ajar kita akidah yang betul, syarat rukun ibadat yang betul, pantang larang dalam ibadat yang betul. Semua dalam fardu ain tadi tu. Jadi kalau kita tinggalkan, Imam Ghazali kata, kalau seandainya seseorang hamba itu boleh beribadat seperti malaikat sekalipun, dia boleh beribadat hebat macam malaikat, tapi kalau tanpa ilmu, semuanya itu semua binasa. Jadi di antara perangkap syaitan, dan nafsu, dia menggalakkan kita supaya berbanyak-banyak melakukan amal ibadat, supaya jangan menuntut ilmu. Itu perangkap dia. Banyak yang terkena ni. Allah sebut sedekah kan, boleh bila-bila masanya sedekah. Tolong orang fakir miskin, berderu tolong. Tapi Allahu Akbar, apa jadi dengan sedekah kita, dengan bantuan kita kepada orang lain, kalau contoh imannya salah dengan Allah? Apa jadi? Apa jadi sedekah kita? Apa jadi wakaf kita? Apa jadi perbuatan baik kita pada orang tu?
dalam keadaan hati kita ni akidahnya salah terhadap Allah. Sebab tu kena belajar fardu ain, nak pastikan akidah ni betul. Nak bersedekah memerlukan akidah yang betul. Contohnya, sedekah yang dibuat oleh orang yang tak beriman, adakah diterima oleh Allah? Allah tak terima sedekah yang dibuat oleh orang kafir. Sedekah yang dibuat oleh orang kafir takkan diterima oleh Allah kerana mereka tidak jadi sebab tu kita kena belajar iman, kena belajar pastikan iman kita betul. Kalau tak, nanti tak terima. Allah tak terima wakaf kita tu. Buatlah 40 buah masjid, duit kita semua. Tapi kalau akidahnya sesat, akidahnya salah, tak, Allah takkan terima, tak terima. Sebab tu syaitan melekakan kita, jangan belajar. Kalau nak sedekah, sedekah saja. Tak tolong orang, tolong orang. Menuntut ilmu tak perlu, jangan. Sebab bila orang ni menuntut ilmu, dia akan tahu permainan syaitan nak merosakkan dia. Jadi dalam banyak-banyak ibadat, urusan ibadat ni yang paling payah sekali menuntut ilmu. Sebab tu tak semua orang sanggup nak menuntut ilmu. Tapi orang ramai sanggup beribadat, tapi menuntut ilmu tak sanggup. Allahu Akbar. Tu hati-hatilah. Hati-hati sangat-sangat. Ya Allah. Tipu daya dia sangat banyak, kata Imam Ghazali. Tipu daya dia sangat banyak. Dan adalah hati itu terlebih payah. Kemudian hasad. Ni di antara benda yang merosakkan ibadat, hasad. Jangan sesekali iri hati dengan kelebihan yang Allah beri kepada saudara kita. Wajib yakin Allah dah aturkan rezeki masing-masing. Rezeki orang takkan datang kepada kita. Rezeki kita takkan pergi kepada orang lain. Allah atur cukup dah. Kau banyak ni, kau banyak ni, kau banyak ni, kau banyak ni. Jangan iri hati. Jangan ada hasad. Sebaliknya, bila saudara kita dapat nikmat, doakan, ya Allah, jadikan dia hamba kau yang bersyukur. Jadikan dia orang yang bersyukur dengan nikmat yang kau beri kepada dia, ya Allah. Kalau dia bahagia, contohnya, ya Allah, jadikan dia orang yang bahagia, orang yang bersyukur dengan nikmat bahagia dia tu.
Kalau dia kaya, ya Allah jadikan dia orang yang bersyukur dengan kekayaan dia, ya Allah. Kalau dia berniaga maju, ya Allah, jadikan dia orang yang bersyukur dengan keuntungan, dengan kemajuan perniagaan dia. Jangan doa yang jahat-jahat. Dan tidak salah kita berdoa kepada Allah supaya Allah merezekikan kepada kita, memberikan kepada kita nikmat yang sama seperti yang diberi oleh Allah kepada orang lah. Boleh, tak salah, boleh. Ada syaratnya, tak salah. Tengok orang tu kaya, tengok kawan kita mewah, tengok kawan kita berjaya, ya Allah, kau rezekikanlah kepada aku seperti mana yang kau rezekikan kepada kawan aku tu. Aku nak juga macam tu, ya Allah. Tak salah. Hukumnya harus berdoa macam tu. Yang penting jangan hasad dengki. Apa maksud hasad dengki? Dalam hati kita ada keinginan, ada harapan supaya kesenangan yang ada pada saudara kita itu ditarik oleh Allah. Kalau orang tu bahagia rumah tangganya, kita doakan mudah-mudahan jadi kacau bilau, mudah-mudahan jadi bercerai, mudah-mudahan jadi bermusuh. Ini nama hasad. Kalau orang tu berniaganya maju, kita kata, ya Allah, kau tarik lah kemajuan perniagaan dia, biar orang tak berurusan dengan dia, biar dia miskin, biar dia gagal. Na'udzubillah, jangan. Ini yang Nabi kata, hasad inilah yang membinasakan segala pahala amal, seperti api memakan kayu kering, tak tinggal apa dah amalan kita. Jadi sebab tu Imam Ghazali kata, pesan ni di antara pantang yang kita nak kena selalu ingat ni. Ini di antara pantang larang ibadat yang kita mesti kena selalu ingat. Banyak lagi, ini di antaranya. Yang pertama tadi apa? Ada 4 tadi. Yang pertama, jangan ingat lambat mati. Jangan ingat lambat mati. Kena selalu ingat kita ni dah dekat nak mati. Kena selalu ingatkan kubur. Kena selalu ingatkan kubur. Kena selalu ingatkan kiamat. Ingatkan mati. Ingatkan malaikat maut. Ingatkan malaikat mungkar nakir. InsyaAllah ini akan mendekatkan hati hamba dengan Allah. Yang kedua, jangan tergopoh-gopoh dalam melakukan ibadat. Beribadat kena ada ilmu, belajar. Apa yang kita tahu beramal. Beramal dengan apa yang kita tahu. Jangan gopoh. Orang lain dah duduk atas, tak apa, biarkan. Allah tahu yang kita baru nak mendekatkan diri kepada Allah. Allah tahu. Yang ketiga, jangan ada hasad dengki dalam hati kita. Jangan. Laki-laki ke perempuan ke, jangan ada hasad dengki. Jangan. Orang lain dapat nikmat kesenangan, doakan yang baik-baik. Kalau dia tak bersyukur, itu dosa dia dengan Allah. Jangan dengan sebab benda ni nanti kebaikan yang kita dah buat banyak-banyak ni Allah tak terima. Jangan. Penat kita. Penat tuan-tuan nak beribadat ni, nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak haji. Banyak dah kita korban, tapi kita sendiri yang roboh kan sendiri. Kita sendiri yang robohkan. Nanti
semayang lagi, nanti ada peluang pergi haji lagi, ada peluang pergi umrah lagi, buat sedekah lagi, wakaf lagi, lepas tu kita robohkan balik. Akhirnya apa bekalan yang kita nak bawa? Semuanya roboh dah. Sebab tu setan ni dia akan hasut kita supaya berhasad. Dia nak larang kita supaya jangan semayang, dia tak dapat. Nak larang kita, nak ajak kita berzina, nak ajak kita minum arak, nak ajak kita berjudi, dia tak judi, dia tak boleh kita dapat pertolongan Allah. Maka dia cari jalan lain untuk merosakkan amal ibadah. Dia hasut kita supaya jadi hasad dengan kemudian satu lagi takabbur dan takabbur. Jangan ada sifat dalam hati, perasaan dalam hati, aku lebih baik dari pada orang lain. Jangan. Itu takabur. Aku lebih soleh daripada orang, aku lebih alim daripada orang, aku lebih taat daripada orang, hati aku lebih bersih daripada orang, akulah orang yang paling betul beramal, aku akulah orang yang paling mengenal Tuhan nak banding dengan orang lain, akulah yang paling betul cara beramal. Jangan. Ini namanya takabbur. Nabi pesan, walau ada sebesar biji sawi sifat takabbur dalam hati, takkan dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Jadi apa faedah kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, mengaji, mengajar, tapi tak dapat masuk syurga kerana dalam hati ada penyakit jangan. Lawan bagi takabur ni apa? Merendah diri. Merasakan orang lain lebih baik daripada kita. Jangan risau, Allah tahu siapa kita. Allah tahu hamba dia tadi baik, Allah tahu hambanya itu soleh, Allah tahu hambanya itu taat.
tapi hatinya tidak merasakan yang dirinya taat, hatinya tidak merasakan yang dia soleh, bahkan hatinya selalu menghinakan diri, selalu merasakan berdosa, aku paling banyak dosa, aku paling banyak salah, akulah yang tak beramal dengan ilmu, hati akulah yang paling kotor. Macam tu. Itu sifat mahmudah. Itu sifat mahmudah. Bila ada dalam hati sifat mahmudah, tawaduk, merendah diri tadi, hamba tadi akan semakin dekat dengan Allah. Kedudukannya semakin mulia dengan Allah. Cara di antara cara syaitan nak merosakkan kita adalah tadi, membisikkan dalam hati supaya kita bersifat takab. Contoh sekarang kita dah banyak mengaji, kita dah banyak mengajar, kita dah banyak sembahyang, sembahyang fardu tak tinggal, sembahyang sunat dah buat, macam-macam amal soleh dah buat. Tiba-tiba kita merasakan aku lebih baik daripada orang. Dosa ini lebih besar berbanding dengan waktu kita duduk dalam maksiat dulu. Dosa kita sekarang ni merasakan takabur tadi, aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih taat, aku lebih soleh. Dosanya lebih besar daripada waktu kita duduk dalam maksiat yang dulu-dulu. Dosanya lebih besar nak bandingkan dengan kehidupan kita yang sebelum sembahyang dulu, yang sebelum mengaji dulu, yang waktu dedah aurat dulu, yang di tangannya ada botol arak dan macam-macam. Dosanya besar dah, tapi dalam keadaan hamba bila dibuat taat kepada Allah, dia merasakan dia lebih baik daripada orang lain. Dosanya lebih besar daripada dosa dia dulu. Ini cara syaitan nak merosakkan amalan kita. Jadi kita kena beringat, kena ajar hati kita supaya sifat tawaduk, merendah diri. Aku banyak dosa, walaupun aku banyak beramal, belum tentu Allah terima. Kena ingat macam tu. Walaupun aku buat amal, aku boleh buat amal ni pun semata-mata Allah tolong, pun belum tentu Allah terima lagi. Aku buat dalam malas, aku buat dalam keluh kesah, aku buat dalam hati yang tak penuh ikhlas. Walaupun aku banyak buat amal, tapi lidah aku tak jaga, kadang-kadang aku mengumpat, kadang-kadang dalam hati aku ada dengki. Jadi tak ada jaminan. Walaupun nampak zahirnya macam-macam amal soleh yang aku buat, tak ada jaminan lagi. Selagi tak sampai kiamat, tak ada keputusan yang aku nak banggakan. Walaupun aku sekarang dah meninggalkan benda-benda tu, belum tentu lagi amalan aku ni diterima oleh Allah. Kena ingat macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua mendapat kasih sayang Allah dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa kedua ibu bapa kita, dengan berkat doa tutup guru kita, orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah pelihara amalan kita semuanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa anak isteri kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, yang jauh, yang dekat, yang baru, yang lama, orang yang banyak buat baik dengan kita, orang yang tak buat baik dengan kita. Selagi dia Muslim, mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala senantiasa memilih kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada permainan dan perangkap-perangkap syaitan yang nak menggagalkan akhirat kita, yang nak menjahanamkan akhirat kita, yang nak membinasakan amalan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, supaya dapat kita melakukan taat, supaya dapat kita menuntut ilmu lagi. Banyak lagi ilmu yang kita nak kena belajar. Fardu ain tak beres lagi. Yang dah tahu pun kita tak beramal lagi. Kalau beramal pun tak ikhlas lagi. Jadi hati kita tak baik lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, supaya ada kesempatan untuk kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik kepada kita untuk melakukan amal soleh, berusaha memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memperbaiki perhubungan kita dengan Allah, memperbaiki hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkabulkan segala doa-doa, segala hajat-hajat yang tersurat, yang tersirat, yang ada di dalam hati kita sesungguhnya telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedia kala lagi. Mudah-mudahan mana-mana hajat yang baik-baik di sisi Allah moga dipermudahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, keturunan yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah, laki-laki perempuan, hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita wali-waliullah. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi